Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, Okay, dia phone dah. Bismillah. 1, 2, 3. Jangan tunggu kawan aja. Sama saya buat awal sikit. Saya ada nak pergi jumpa ni. Jumpa lepas ni jumpa pengasuh anak dia. Apa saya boleh proceed? Boleh. Okay. Kali ni kita sambung pada skala Richter. Skala Richter. Okay, Richter scale. Richter scale di mana kita dah belajar macam berlepas tentang magnitude lah. Okay, magnitude dia. Lepas tu kalau untuk intensity dia lebih kepada modified Mercalli scale dia panggil. Yang ni kita belajar skala Richter lebih kepada magnitude. Okay, dia beritahu kat sini adalah yang pertama, the magnitude of most earthquake is measured on the Richter scale invented by Charles F. Richter in 1934. Okay, dia beritahu kat sini adalah yang magnitude untuk yang daripada magnitude tu. Lepas tu Richter scale ni dia yang cipta Richter scale ni dia yang buat berdasarkan daripada kajian dia iaitu daripada Charles Richter. Waktu nama Richter scale dia letak nama dia Richter pada tahun 1974. Okay. Bukan gempa bumi ni dah dikaji daripada dulu. Nak bagi tahu dia sebab dia jenis yang senang, jadi benda ni berlaku pada dulu. Lepas tu kat sini adalah yang kedua adalah beritahu yang the Richter magnitude is calculated from the amplitude of the largest seismic wave recorded for the earthquake, no matter what type of wave was the strongest. Okay, dia beritahu kat sini adalah magnitude Richter magnitude ni yang kita dah baca sebelum ni tu, dia kira melalui amplitude dia. Amplitude tu yang kalau kita belajar untuk sistem untuk satu graf untuk wave, okay, yang naik turun tu, yang naik turun yang tajam-tajam macam tu. Okay. Lepas tu kita letak dia letak line kat tengah tu, dia panggil baseline tu kat tengah. Gambar dia slide yang dia sebelum ni yang saya bagi dia gambar tu, dia ada satu baseline. Okay, dia dah naik tinggi. Mula-mula dia bergerak, mula-mula dia adalah P-wave. Lepas tu masuk pada S-wave yang tinggi tu. P-wave adalah yang tinggi. Itu adalah amplitude kita kira daripada yang baseline tu dia ke atas. Okay, berapa untuk ketinggian untuk amplitude tu. Sebab amplitude ni dia penting, height dia tu, ketinggian dia, sebab kita nak tetapkan dia dekat skala mana untuk Richter ni, Richter scale. Sebab Richter scale ni dia ada satu diagram. Dia berkaitan dengan distance satu distance daripada epicenter yang di mana dekat permukaan bumi tu. Okay, contohnya ni bumi bulat macam ni. Lepas tu yang berlaku dekat fokus tu kat sini, kat telinga dia, contoh fokus berlaku kat sini. Okay, lepas tu dia akan melantung gelombang tu akan kena pada epicenter kat tengah dekat permukaan. Itu adalah epicenter. Distance tu kita kira berapa, sebab kita nak tahu kelajuan dia semua tu, sebab kita nak letak pada scale. Okay, lepas tu beritahu measure the energy of earthquake at its center of focus and relative intensity yang increase exponentially from one number to the next. The scale is from 1 to 10. Okay, dia beritahu ada scale dia adalah 1 hingga 10. Untuk ni dia kira ni benda ni adalah dia dah scalekan benda ni berdasarkan daripada energi yang dia kira. Energi dia dah kira sekuat mana tu, sebab dia duduk dalam scale ni. Okay, berdasarkan daripada distance of epicenter dengan height of ketinggian untuk amplitude dia. Dia bagian center, dekat center dia berlaku, dekat center dia center tu dia tahu. Untuk rating intensity ni dia akan berdasarkan daripada modified Mercalli scale. Okay, dia beritahu lah increasing exponentially yang dia menaik macam tu lah. Kalau untuk wave, kalau kita plot sebelah untuk Y dengan X ni, Y dia lebih kepada travel time mengikut daripada minit dia. Okay, sebelah untuk X ni, kalau untuk X dia lebih kepada epicenter distance. Okay, sebab dia beritahu kat sini increase exponentially, dia lebih kurang dia menaik macam tu. Okay, dia menegak macam tu, dia menaik macam tu. Okay, itu adalah untuk kita kira dekat mana
untuk untuk scale dia tu. Kalau kita nak ambil untuk distance kat situ. Okay, ni adalah Richter scale. Okay, Richter scale ni dia dah buat ni, dia dah buat, dia ingin berdasarkan daripada kajian dia. Dia berapa scale tu, dalam satu scale ni dia ada berapa untuk magnitude dia berapa amplitude dia tu, ketinggian dia macam mana, dia akan memusnahkan tu macam mana. Okay, kalau kita tengok kat sini adalah Richter magnitude less than 2.0 dia beritahu dia nanti kurang daripada 2 dia dipanggil adalah macro, lepas tu macro earthquake okay, dia ada not fact dia tak terasa pun benda ni. Dan dia berlaku banyak sehingga dia beritahu adalah sehingga 8,000 dalam bumi ni dia berlaku 8,000 per day, satu hari tu 8,000, tapi dia tak rasa benda ni. Tapi kalau untuk seismologis dia tahu untuk graf tempat dia berada kat situ dia tahu ni. Ini adalah dia panggil, dia buat satu dia panggil mean purata untuk satu hari. Dia letak 8,000. Lepas tu 2 hingga 2.9 2.0 hingga 2.9 dia ada panggil minor. Generally not fact but recorded Tapi dia direkod tapi dia tak terasa juga, tapi dia direkod oleh seismograf. Seismograf dia akan rekod ni. Kedua-dua ni benda ni adalah direkod. Dia ada dalam rekod dia. Tapi dia slow dia tak terasa. Okay, kalau 3 hingga 3.9 dia beritahu adalah di mana dia adalah dalam keadaan minor, masih minor lagi, minor. Dia often reflect but cause damage dia ada yang terasa, begitu terasa. Untuk minor tadi dia beritahu ada 1,000 untuk satu hari. Untuk yang ni adalah dia beritahu benda terasa tapi dia jarang buat damage buat kerosakan, dia mengakibatkan kerosakan, dia jarang berlaku. Tapi dia hanya terasa, kadang-kadang tak semua orang terasa, kadang-kadang ada setengah orang ada, kalau duduk kat tingkat atas kalau bangunan duduk kat tingkat atas, kalau gegarang untuk 3 hingga 3.9 dia akan terasa sikit, tapi dia tak mengakibatkan kerosakan. Dan dia beritahu ni adalah sehingga 49,000 untuk per tahun dia estimate macam dia berlaku. Lepas tu dekat sini adalah yang seterusnya adalah Richter yang magnitude estimate adalah 4 hingga 4.9. Dia nak jenis light. Dia ringan dia. Itu noticeable shaking of indoor item, rattling noises, significant damage unlikely. Dia beritahu kat sini adalah dia bergegar kalau barang-barang kat dalam satu bangunan dia bergegar, dia akan menghasilkan bunyi sikit. Bergegar tu kadang-kadang bunyi akan bising bunyi berseret sikit benda kalau benda tu ada berbunyi bergegar sikit tapi kerosakan tu dia beritahu ni kerosakan tu mungkin tak berlaku terlalu ketara kadang-kadang dia hanya menghasilkan bunyi gegaran tu sikit, dia tak sampai menghasilkan kerosakan yang ketara dia beritahu sini. Untuk yang seterusnya adalah 5 hingga 5.9 5 hingga 5.9 untuk magnitude dia diberitahu adalah jenis dia adalah jenis moderate. Itu diberitahu adalah can cause major damage to poorly constructed building or small regions at most slight damage to well designed building. Diberitahu kat sini adalah kalau 5 hingga 5.9 kalau dia jenis yang moderate walaupun benda dia dalam keadaan yang moderate tapi kalau untuk damage untuk kerosakan untuk dipanggil major untuk jenis yang major juga bila kerosakan, tapi untuk construction bangunan yang jenis yang dia bina dalam keadaan yang tak kokoh tapak dia. Kalau kita tahu sikit tentang, kalau kita belajar sikit tentang construction kalau untuk tapak satu bangunan, kadang-kadang kalau kita tengok contoh kita nak buat rumah, mula-mula kita tambur tanah, kita letak tanah dulu. Kira orang nak buat rumah ni dia tambur tanah, dia tak terus dirikan rumah. Dia tak terus dirikan rumah sebab kita nak bagi tanah tu mendak, kira dia tak berlakunya ada rongga banyak kat dalam sebab dia kategorikan dalam keadaan berpasir dia panggil sandy benda yang macam tu dia keadaan yang berpasir tu. Kita kalau untuk poor ni dia tapak dia tu kadang-kadang ada bangunan tu yang jadi hancur tu bila berlaku ni 5.9 moderate lagi dia hancur tu rumah, bangunan yang bergetar dia runtuh dia disebabkan oleh tapak dia tu dia poor dia lemah. Nak dibandingkan kalau yang jenis yang design yang bagus, kalau untuk suatu construction dia akan berlaku sikit ada getok-getok sikit tapi dia tak mengakibatkan kira runtuh tu.
Okay, dia bagi anggaran dia untuk kekerapan yang berlaku dalam per tahun dia bagi dalam 800 per tahun. Kalau untuk untuk satu dunia yang dia calculate. Lepas tu yang seterusnya adalah 6 hingga 6.9. Okay, 6 hingga 6.9 dia dah kategorikan agak strong, yang kuat. Lepas tu can be disrupted in area up to about 160 kilometers, 100 mile across in populated areas. Okay, dia beritahu ini dia boleh menghasilkan kerosakan sehingga 160 kilometer kalau jenis yang strong, yang kuat. Okay, yang ni boleh bagi hancur, tapi ada struktur yang kuat tu ada tak hancur semua, tak sapu habis. Okay. Kalau untuk yang seterusnya adalah 7 hingga 7.9, okay, dia dikategorikan dalam keadaan yang major, can cause serious damage of a largest area. Okay, dalam keadaan yang luas, yang besar, sehingga merosakkan kerosakan yang teruk. Okay, kat sini. Okay. Ini dia anggarkan yang berlaku dalam per tahun adalah 18 per year. Okay. 18. Okey, untuk yang seterusnya adalah 8 hingga 8.9. Okey, dia kategorikan di sini adalah jenis yang grade. Grade dia ada dua kat sini. Dia sama dekat dengan main dia dah hujung kat hujung. Okey, kalau kita ambil tu lah 8 hingga 9.9. Okey, dia can cause serious damage in area several hundred mile across. Okey, kita tahu sehingga dia bagi kerosakan sehingga beratus batu. Okey, jauhnya. Lepas tu devastating in area several thousand mile. Okey, sehingga ribu. Dia ratus hingga ribu kalau dalam keadaan yang pelik dia boleh bagi hancur, devastated. Dia hingga menghancurkan kita kat sini. Kalau sini dia beritahu kat sini adalah untuk 8 hingga 8.9 adalah satu kali per year. Dia berlaku satu kali untuk satu tahun, satu kali dekat dalam dunia ni ada satu kali berlaku. Dia calculatekan benda ni. Tapi untuk devastating ni 9 hingga 9.9 ni dia sangat jarang berlaku sehingga dia dikatakan satu kali je. Dalam 20 tahun ada berlaku satu kali. Kerosakan yang teruk macam ni. Sir, kalau yang saya tanya, kalau yang grade 8 hingga 8.9 tu adakah kalau yang tiap kali tanah runtuh ke banjir ke tu adalah satu disebabkan dia ke macam mana sir? Ada kait dengan dia? Dia kalau untuk 8 hingga 8.9 dia ada kaitan kalau untuk tanah runtuh tu dia tak sampai sini sampai 8 hingga 8.9. Yang tu bawah lagi saya rasa. 8.9 ni saya rasa dia dah sapu banyak dah ni. Kalau untuk setengah kalau kita tahu, kalau biasa berlaku gempa bumi, kalau dekat kita Asia, dekat Indonesia banyak dia disebabkan volcano. Tapi kalau yang kebiasaan berlaku, kalau tak disebabkan volcano tu saya tak silap saya dekat Jepun Jepun banyak berlaku. Okay. Tapi kalau dia tengok gegarang kalau ikutkan gegarang tu kalau berlaku atas darat ni dia okey ni. Kalau yang jadi banjir tu semua tu dia berlaku gegarang yang dekat dalam air sehingga menghasilkan ombak yang panggil tsunami tu dah hasil daripada gegarang tu. Dia ada skala juga, dia tu dah gegarang gempa bumi tapi gempa bumi dah bawah laut dia lagi bahaya Okey, untuk Richter magnitude yang seterusnya adalah 10 ke atas 10 ke atas dia jenis yang epic Dia setakat ni dia tak never recorded dia kata tak pernah direkodkan lagi. Tapi dia letak kat sini mungkin kalau ikutkan dia buat kajian maknanya ada lagi yang lagi sebab dia tak mungkin ada lagi tapi tak pernah berlaku lagi. Tapi dia kat sini dia benda ni dia beritahu kat sini C below for the equivalent seismic energy yield. Okey, di mana kalau contoh kalau untuk yield ni, kalau yield untuk satu benda untuk satu energi contoh energi. Okay, kalau untuk material contoh besi okey, besi kalau dia patah tu dia dah capai yield. Okey, sama juga seperti macam ni dia bagi tahu seismic mungkin dia graf dia macam ni, dia akan sampai tahap dia tu dia akan pergi lagi tinggi. Dia dah capai yield dia akan ada satu yield. Contoh dia dah sampai 1 hingga 5 contoh, tapi bila dah capai 5 dia dah capai yield. Maknanya tu kalau untuk besi contoh sampai dah 5 dia dah patah, besi tu akan patah yield material. Kalau untuk material atau besi dia ada yield strength dia. Itu adalah yield dia. Tapi dia beritahu kat sini adalah extremely rare. Dia tak sangat payah nak berlaku ni. Tapi tak tahu bila akan berlaku tapi setakat ni tak berlaku lagi sehingga 10 ke atas. Okey, untuk yang
Saya nak ajar tu, saya nak ajar tapi saya tak dalam untuk apa, untuk kira skala Richter, tapi bukan population, kita ajar graf. Nanti saya bagi sebagai latihan untuk kita buat sekalian tu. Okey, ni adalah yang sama macam tadi, sama kat sini. Richter scale lagi. Okey, ni ada Richter scale, nanti awak boleh tengok dia ni. Okey, dia beritahu kat sini. 09 dia detect by 6 smoke to hanging object mesuin, dia akan 2 hingga 2.9 dia akan bergerak macam tu, dia bergerak, dia ada ketorang bila berlaku getaran sikit sebab kita dah 2 hingga 2.9 kita dah terasa kan. Sebab walaupun dia keadaan minor tapi dia tak dikira. Lepas tu dia comparable and variation of the base interact. Okay, 3 hingga 3.9 dia lebih kurang daripada Weber rate kan. Contoh kita berada dekat jambatan. Okay, kalau awak pergi mancing kat jambatan, lepas tu ada truk ataupun lori lalu, lori kita pun kita dah rasa. Okay, kita akan, kalau awak mancing pergi jambatan tu, kita akan rasa gagaran tu. Kalau siapa yang tengah mancing dekat jambatan, kita akan rasa lebih kurang jatuh gagaran dia 3 hingga 3.9. Lepas tu untuk 4 hingga 4.9 ni beritahu kat sini yang tadi lah, saya cerita yang tadi cuma notannya lebih sikit. Jauh sehingga menyebabkan tingkap ataupun dia pecah ataupun unstable objek dia akan jatuh. Dia objek yang tak stabil, contoh ada objek yang atas meja, contoh jenis yang bola ke benda yang jenis yang tak stabil tu dia akan jatuh bergerak. Lepas tu 5 hingga 9 ni sampai furniture move sampai perabot sehingga perabot bergerak. Kalau dalam rumah tu dia bergerak sikit dia bergerak tapi tak sampai nak hancurkan lagi tapi dia dah berlaku bergerak. Kalau untuk struktur yang lemah tu dia dah ada retak, kalau untuk dinding dia dah berlaku retak sikit. Lepas tu kalau dia beritahu kat sini lah chunk of cluster for penawar kan. Okay, cluster yang ketulang yang kita tampak yang kita plus kat dinding ni, dia akan ada sikit jatuh ketulang batu tu yang melekat tu. Lepas tu 6.9 dia beritahu dah damage to well built structure severe damage to poorly built one. Okay, dia beritahu sini sehingga dia bagi kerosakan walaupun structure tu bagus, dia bagi kerosakan. Okay, ni adalah contoh dia bagi tahu adalah structure yang bagus tapi dia dah ada kerosakan gitu. Kita tak boleh pakai tu kalau bangunan kalau macam ni kita tak boleh pakai lah. Kalau nak buat balik buat structure, dia kena buat satu sekali kalau kita belajar structure kalau semen, kalau kita dah buat yang ni, kita dah buat lama dah 10 tahun lepas. Lepas tu tiba-tiba kita nak tambah tapi dia tak akan melekat. Structure memang tak akan melekat. Lepas tu dia beritahu kat sini adalah yang paling teruk kerosakan yang teruk berlaku dekat yang jenis yang structure yang tak kukuh. Okay, contoh kat sebelah ni dia tak gambar. Okay, dia dah cabut habis. Dia memang hancur tu kita ratakan tu. Okay, kalau untuk yang 7 hingga 7.9 dia dah building and this foundation right in the underground pipe broken. Okay, dia beritahu sini sehingga bangunan pun yang kukuh pun dia bergerak, dia beralih. Kalau structure yang atas ni yang atas dia kukuh tapi tapak dia tu sehingga dia katakan dia boleh beralih sikit, dia bergerak sikit sebab disebabkan oleh bergerak yang kuat sehingga dia tercabut, dia akan beralih sikit sehingga bagi pecah dekat atas ni. Lepas tu dia bagi tahu ni tanah pun dia akan ada rekahan disebabkan gegaran yang kuat tu tengah ni. Kalau untuk yang jenis yang pipe pun kat dalam sehingga bagi patah, bagi bocor, itu bagi structure yang merosot. Lepas tu tempat kalau kita tak tengok pada gempa bumi pun, kalau tempat yang kena bom pun, kalau gegaran tu pun yang letupang tu pun dah bagi hancur. Ni gegaran dari bawah macam tu dah memang menghancurkan structure tu daripada bawah. Kalau yang letupang tu daripada atas dia dah bagi hancur. Okay, lepas tu yang 8 hingga 8.9 sehingga bridge destroy, keep structure left standing. Okay, hanya yang sikit aja structure yang tinggal yang boleh berdiri kalau 8 hingga 8.9. Okay, bridge pun kalau jambatan tu dia hancur, boleh hancur. Okay, 9 and over, yang ni total destruction, hancur tu. Cuma kita bagi kalau kita tengok tu, kalau yang teruk tu 9 lebih tu, kalau kita tengok seperti lapang tu sebab benda semua structure dah hancur. Kebanyakan pun kalau yang berlaku yang ni, orang dekat situ memang tak dapat diselamatkan. Kadang-kadang tertindih dengan runtuhan batu-bata ni ataupun terjerumus dalam lubang-lubang yang rekahan tu. Okay. Ni memang totally banyak yang meninggal.
Okay, ni adalah skala C. Okay, skala C lagi. Okay, awak try tengok nanti. Dia bagi ni sama yang saya tadi. Dia bagi line je lah. Line dia. Okay, color dia. Kalau yang dia pergi pada merah ni yang teruk. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya adalah modified monthly scale, yang di mana kita nak ukur benda ni adalah melalui intensity yang. Sebab intensity benda yang dah berlaku kan, kita ambil pengalaman daripada yang tengok benda yang berlaku tu, kita tanya dia macam ni. Sebab dia yang cerita kan, dia dah buat macam ni, okay, dia buat satu scale di mana okay, sampai tutup tahap ni dia kategorikan macam ni akan rosak, okay, macam ni akan rosak. Kita kata kan, okay, kita pergi satu Okay, invented by Giuseppe Macaulay in 1902. This scale uses the observation of the people who experience the earthquake to estimate its intensity. Lepas tu yang dicipta dia adalah nama dia Macaulay. Lepas tu nama dia Macaulay je lah, modified Macaulay scale. Okay, dia letak nama dia. Okay, dia buat benda ni tahun 1902 lah. Okay, scale use untuk kita guna benda ni, dia beritahu yang mana yang ada pengalaman dalam keadaan gempa tapi dia masih hidup lah. Yang masih hidup, okay, contoh yang berlaku dalam kategori macam ni, okay, gegar macam ni, okay, macam mana dia cerita lah pengalaman dia untuk kita check intensity dia, untuk mendapatkan, kita nak anggarkan intensity dia tu. Dalam intensity macam ni, okay, berapa kerosakan yang berlaku lah dalam keadaan gegar macam ni, yang kita tanya pengalaman melalui orang yang ada kat situ lah, yang hidup lagi. Lepas tu dia beritahu some witness lah of the earthquake might exaggerate just how bad things were during the earthquake, and you may not find two witnesses who agree on what happened. Everybody will say something different. Okay, kita kat sini adalah kadang-kadang saksi yang saksi yang ada dekat situ kan, ada dekat yang sebilangan saksi yang ada dekat berlakunya gempa bumi ni, beritahu dia akan bagi tahu lah cerita benda ni maknanya berlaku teruk lah. Gempa bumi ni berlaku teruk dan kita tidak beritahu, kita tak boleh nak jumpa lah, di mana kira yang antara saksi asli tu, kira yang cerita tu pengalaman dia semasa berlakunya gempa bumi tu, kira kita tak boleh nak ambil kalau yang ni cerita lain, yang ni cerita lain, okay, jadi kita kumpulkan jadi satu sebab dia kadang-kadang yang ni cerita sebab dia tengok dengan mata dia, okay, macam ni, okay, kadang-kadang macam ni. Lepas tu dia beritahu everybody will say something different. Okay, kadang-kadang yang cerita pun dia berlainan, jadi dia akan kategorikan benda tu, apa benda yang akan berlaku, yang bila berlakunya bumi, okay, apa yang berlaku. Lepas tu beritahu katanya adalah the amount of damage caused by earthquake may not accurately record how strong it was at the time. Dia kerosakan yang berlaku ni disebabkan oleh gempa bumi ni, kita tak tepat juga kadang-kadang. Kerosakan dia tu kadang-kadang tak berapa tepat, tapi kita boleh pakai yang ni sebab kita boleh compare dengan Richter scale. Okay, it's more subjective because the apparent intensity of the earthquake depend how far from its center from the observer. Okay, kita tahu pun untuk kita nak check intensity ni, kadang-kadang benda ni yang tengok pun benda tu dia bukan berada dalam keadaan yang dekat, ada keadaan jauh dia daripada center yang berlaku. Jadi benda ni akan berbeza lah. Tapi dia yang pertama dia nak tahu kan, nak tahu untuk experience daripada orang yang ada kat situ, yang tengok benda tu berlaku. Lepas tu running from ni nombor benda saya tak sebut ni I macam ni lah, sehingga macam ni tu it describe the rate of earthquake more in terms of human reaction and observation than the mathematically based scale. Dia scale dalam benda ni, okay, yang I ni sehingga XI ni dia describekan benda ni, dia ratekan dia, okay, dia akan rate yang satu berdasarkan daripada reaksi manusia yang tengok benda tu melalui pemerhatian. Tapi dia buat benda ni, dia bukan berdasarkan semata-mata calculation, daripada calculation dia kira benda ni. Okay, untuk yang seterusnya, okay, kita beritahu kat sini adalah something that affect the amount of damage that occurs are okay, the building design. Okay, dia akan bagi kerosakan yang teruk, daripada efek yang teruk, kerosakan yang teruk berlaku dekat building lah, dekat bangunan-bangunan banyak dekat building sebab benda tu dalam keadaan tinggi, satu tekanan dia dari atas lah.
ke bumi tu dia banyak. Sebab dia kita berdasarkan daripada yang ni, gravitational tu, dia tekanan dia tinggi, jadi dia banyak berlaku sebab dia berat. Dia akan menghancurkan struktur bawah sebab geraran ni dia datang daripada bawah. Kalau dia datang daripada atas mungkin struktur atas sebab dekat bawah dia kuat. Lepas tu dia beritahu dia damage pun dia kerosakan pun dia tengok lah distance from the epicenter. Okay, kalau distance epicenter tu kalau yang jauh dia okey lah, kalau yang dekat tu lagi hancur lah, lagi tu lah. Itu adalah yang efek dia, kesan dia antara sebab-sebab dia. Atau and the type of surface material, rock or dirt lah, the building rests on. Okay, beritahu kat sini adalah jenis-jenis bahan permukaan tu. Kalau permukaan tu jenis yang daripada batu yang kotor, dia masih okey lagi sikit lah, nak dibandingkan jenis yang material yang surface dia tu, yang jenis yang sandy, yang jenis yang berpasir dia rongga, yang tu lagi cepat hancur. Okay, itu sebenarnya adalah different building design hold up differently in the earthquake, and the further you are from the earthquake, the less damage you will usually see. Itu sebenarnya adalah reka bentuk pun dia memainkan peranan untuk setengah bangunan tu. Sebab tu setengah bangunan dia berbeza dengan reka bentuk, sebab kadang-kadang bentuk, ada satu bentuk tu dia dapat bertahan dalam keadaan gempa bumi. Gempa bumi ada yang dia bertahan tu, walaupun bukan dia bertahan, dia lagi stay tu, tapi dia ada kerosakan, tapi tak seteruk yang setengah design yang lain tu gitu. Lepas tu dan kalau semakin jauh daripada setengah bangunan tu, jauh daripada gempa bumi, dia sikit kerosakan. Kalau yang dekat tu lagi teruk lah. Ni adalah kebiasaan yang kita tengok. Kalau yang dekat dengan yang epicenter tu yang berlaku tu lagi teruk lah. Yang jauh tu nama sebab geraran dia steady, dia bergerak semakin lama makin slow macam tu. Yang dekat kuat tu sekali makin slow. Lepas tu, whether a building is built on solid rock or sand make a big difference in how much damage it takes. Okay, dia beritahu sini adalah yang saya beritahu tadi lah, untuk setengah bangunan tu, untuk dia dibina di atas apa, di atas batu, ataupun dia bagi tahu yang batu ataupun solid, yang sebatu yang solid ataupun jenis yang berpasir, yang dia membuatkan perbezaan yang besar apabila berlaku satu kerosakan, di mana dalam kita nak kira berapa banyak kerosakan yang terjadi. Kalau dekat batu-batuan ni dia lagi okey sikit lah. Kalau untuk yang pasir ni dia lagi teruk ni. Itu dia beritahu dah solid rock usually shake less than sand, so a building built on the top of solid rock should not be as damaged as it might if it was sitting on the sandy log. Okay, beritahu sini adalah batu yang jadi padang, biasanya dia bergerak, dia kurang daripada pasir. Kalau pasir, kalau bergerak dia akan, sebab dia ada ruang, dia ada rongga, jadi dia teruk lah berlaku kalau tapak bangunan kita kat situ. Kalau jenis batu yang padat ni, kita dibina batu atau padat, dia kerosakan tu tak seperti yang pasir. Dia tak seperti yang tanah yang jenis yang berpasir tu. Dia bukan pasir tu kat bawah, tapi dia tanah jenis yang berpasir, dia banyak pasir, dia banyak rongga. Okay, ni adalah yang modified lah, yang ni scale dia. Scale dia awak boleh tengok nanti. Okay. Kalau yang pertama ni, dia beritahu yang ni Roman lah. Roman ke apa dia, saya tak tahu. Ke Greek. Okay, macam ni. Saya tak tahu panggil, kita tak panggil benda. Okay, untuk jenisnya ni, Mercalli scale dia yang pertama ni, dia panggil instrumental. Cannot be accepted by a few under especially favorable condition detected mostly by seismography. Okay, dia tak bagi geraran yang biasa lah, yang kita tak terasa lah benda ni, tak terasa, tapi dia diukur lah, dia detect seismograph ni, dia akan detect juga walaupun dia benda dalam scale yang pertama. Lepas tu scale yang kedua adalah fever classified only by a few person at rest, especially on the upper floor of the building. Okay, dia beritahu kat sini dia akan terasa tapi tak semua orang perasan benda ni berlaku. Tapi kalau untuk jenis yang duduk kat atas tu, tingkat di atas, untuk setengah bangunan tu dia akan rasa satu geraran, tapi kadang-kadang orang perasan, kadang-kadang tak perasan, dia masih slow lagi. Kalau untuk yang jenis yang ketiga adalah slide. Okay, fact quite noticeable by person indoor, especially on upper floor of building. Okay, many people do not recognize it as an earthquake. Standing motor cars may rock slightly, vibration similar to the passing of the truck. Okay, dia lebih kurang yang saya cerita dia, yang seperti
research scale ke, dia hanya gergarang sikit macam tu, dia gergarang sikit, tapi kita terasa benda ni. Terutamanya yang duduk kat atas lagi terasa lah. Dia semua orang banyakkan terasa benda ni yang berlakunya, tapi dia tak recognize lah benda ni adalah gempa bumi yang juga mungkin yang biasa berlaku lah. Sebab dia kat sini dia vibrate, dia lebih kurang daripada kita duduk kat tepi jalan macam tu. Okay, satu truck lalu lah, satu truck lalu dia hasilkan gegar yang macam tu lah. Maksud yang ketiga. Okay, untuk yang keempat ni adalah moderate lah. Okay, fat later by many, outdoor by few during the day, at night some awakening, dishes on window door disturbed, wall make cracking sound, okay, sensation like a heavy truck, breaking building, standing motor cars road noticeable. Dia beritahu kat sini adalah yang terasa kebanyakan yang kat dalam ataupun kat luar pun terasa walaupun dalam keadaan hari yang siang hari. Yang moderate ni kita akan berasa yang kat dalam tu, kat luar dia terasa benda ni. Tapi pada waktu malam pun sehingga kadang-kadang yang tidur pun dia terasa, dia terkejut. Kita terkejut tengah malam. Lepas tu menyebabkan pinggang mangkuk semua, tingkap semua, pintu, apa benda, ceiling, dinding akan berlaku crack lah. Dia bunyi seperti crack. Okay, kalau sampai tapi dia tak sampai boleh bagi pecah lagi lah. Dia tak pecah lagi tapi dia hanya bergerak macam tu. Dia akan dengar lah kadang-kadang macam tu lah. Kalau untuk tingkap macam tu. Okay, yang kelima, the rather strong. Dia beritahu macam felt by nearly everyone. Okay, many awaken. Lepas tu some dishes window broken, unstable object overturn, pendulum dog may stop. Okay, bila kat sini adalah yang ni semua orang pun terasa. Yang berdekatan dekat situ, yang tempat berlakunya kat epicenter tu dia akan terasa dengan really strong, walaupun dia kadang really strong. Okay, banyakkan yang terasa. So, sampai pinggang dia tingkap semua, ataupun yang dia akan pecah, sehingga dia bagi gegaran yang kuat. Yang ni kuat lah, really strong ni antara yang kuat sebelum terjadi yang kuat lagi. Tapi tak sampai benda ni akan menyebabkan bangunan terbalik, dia runtuh lah, bangunan tak sampai runtuh, tapi dia akan menyebabkan satu yang lemah tu dia akan rosak. Lepas tu kita buat yang ni pun dekat stable object overturn, dia akan objek yang jenis yang tak stabil, dia akan jatuh, dia akan bergerak atau menjatuh. Okay, yang 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang keenam adalah strong. Okay, felt by all, many frightened. Okay, some have nature move, abuse instinct of fallen plaster, damage light. Okay, ini adalah dia terasa oleh semua orang, di mana dia akan menyebabkan ketakutan. Kadang-kadang yang ke-6 ni kita dah rasa takut. Kita dah tahu benda ni akan adalah daripada gempa bumi. Sebab dah dia tunggang balik juga bila tadi yang ni dia strong, sebab dia menyebabkan yang perabot yang berat pun dia boleh bergerak. Contoh rak satu rak dalam pejabat satu ada rak buku, rak kayu tu yang berat tu sampai boleh bergerak. Itu adalah disebabkan yang kuat, sehingga menyebabkan juga plaster untuk dinding ni ataupun yang ceiling dia akan jatuh ke, ataupun yang dinding ni plaster yang kita plus ni dekat batu-batu ni dia akan cabut, dia akan sebab dia ada berlakunya crack. Okay, itu sebenarnya adalah very strong. Okay, yang ni very strong. Walaupun dikatakan damage negligible including of good design and correction and slight to moderate in well-built ordinary structure, considerable damage in ordinary structure, considerable damage in poorly built or badly designed structure. Okay, yang ni pun sehingga menyebabkan kalau untuk yang jenis yang moderate ataupun yang good design yang bagus untuk satu construction tu, dia ada berlakunya kerosakan tu, tapi tak seteruk nak dibandingkan dengan yang jenis yang lemah. Yang lemah dia akan bagi lagi teruk benda tu berlaku berlaku yang ke-7. Okay, yang ke-8 adalah jenis disruptif. Ni nama pun jenis dia disruptif. Dia lagi bagi hancur juga. Okay, damage like in especially design structure yang considerable damage in ordinary substantial building with partial collapse. Okay, damage to in poorly built structure, part of factory stack, column and monument walls having nature overturn. Dia beritahu kalau kat sini untuk saya conclude kat sini dia beritahu untuk jenis yang disruptif ni, walaupun damage untuk yang building yang structure yang kebiasaan pun ordinary, dia dah dikonsiderkan dia rosak sebab dia berlaku collapse, sebab dia bergegar ni, bila bergegar dia collapse, dia tak stabil. Contoh kita naik perahu dekat laut bila dah keadaan ombak tu bergegar macam tu, perahu kita dia akan
akan berlawang lah, tidak belah kiri, belah kanan, dia akan collect lah. Dia akan collect. Kita collect, kalau perahu tu dia collect dengan air, dia berlanggar dengan air. Kalau untuk structure ni, structure dia sama-sama collect, dia akan hancur. Dia bagi tahu kalau untuk yang damage, great damage ni untuk yang jadi structure yang lemah tu memang bagi teruk tu. Lepas tu yang 7, 8, 9, yang ke-9 adalah jenis yang ruinous. Ruinous ni jenis yang rosak juga. Okay. Lepas tu dia bagi tahu ni adalah damage considered in specially design structure, well designed frame structure thrown out of plumb, damage created in substantial building with partial collapse, building shape of foundation. Okay. Yang ni kalau kita ikut daripada ruinous ni seperti kalau Richter dia lebih kurang macam ni lah. Kalau Richter, okay, dia lebih kurang dekat mana ni, dekat yang bagi tahu tadi, yang bagi tahu untuk structure foundation dia bergerak. Okay, kat mana dia tak jauh. Okay, kat sini, kat sini 7 hingga 7.9 akan menyebabkan foundation untuk tapak dia tu sampai bergerak. Okay, itu untuk kalau untuk yang ni ruinous. Okay, sehingga menyebabkan dia collapse, lepas tu building akan bergerak. Structure memang bagi teruk-teruk yang kalau ini yang. Kalau untuk disastrous, okay, some well-built wooden structure destroyed, most of masonry and frame structure destroyed with foundation raised and greatly. Okay, untuk macam ni, untuk yang ni pun dia bagi sehingga kayu, structure kayu pun dia bagi hancur. Kalau ikutkan kalau batu dia tak boleh bergerak, batu kalau bergerak dia pecah. Kalau kayu ni dia boleh lagi dia tak, dia structure dia tak seperti batu lah. Batu jenis dia kalau kita ketuk dia pecah. Kalau kayu dia kita ketuk tu tak, dia tak pecah, kalau kuat dia patah. Tapi sehingga kalau disastrous ni dia jadi sampai yang structure kayu pun dia hancur. Okay, dia nak maknanya benda ni adalah yang kuat, yang di mana yang kuat juga sehingga boleh menyebabkan banyak yang terbalik. Sehingga array pun dia beritahu dia bengkok, sehingga bengkok array. Kalau yang besi-besi yang array tu dia jadi bengkok. Tu very disastrous adalah few if any masonry structure remain standing can reach destroy arrays bankrupt. Okay, yang ni bagi teruk hancur lah. Lebih kalau beri destroy ni semua ni. Yang ni kalau untuk dekat sini dia lebih dekat sini lah. Kalau untuk Richter, okay, kita dekat dengan 8 ke 8.9. Kalau untuk yang strong ni, okay, effect by all, male python, some heavy nature move, a few instant of damage. Untuk catastrophic, okay, damage total, line of flight and level are distorted. Object thrown in the air. Okay, sehingga support objek yang ni dia seperti melambung, dia catastrophic. Lepas tu kalau untuk benda ni jadi bagi hancur tu lah, bagi hancur semua. Dia damage lah, totally damage, semua boleh bagi hancur. Kalau untuk catastrophic ni dia lebih kurang kalau untuk besi, saya beritahu besi kalau dia bendy, dia patah. Dia dah capai catastrophic failure dia. Dia dah bagi hancur, itu benda tu dia pakai. Sama benda ni, dia catastrophic, dia jenis yang hancur. Tak ada tiada yang okey lagi kalau dia dah totally damage. Okay, yang ni dia scalekan melalui Richter, dia compare Richter dengan Mercalli kan. Okay, kalau Richter kat sini, kalau untuk satu ni kita dah bagi tahu kalau hingga 2, okay, kat sini lagi 2 hingga ke 3 kadang-kadang range dia. Okay, ni adalah 3 kat sini, okay, dia dah bagi kat sini. Dia ada kat tengah satu. Yang ni awak boleh baca nanti lah. Ni banyak juga. Kalau untuk pembacaan okey lah, tak baca. Hingga free yang satu. Okay, saya rasa sampai kat sini dulu. Lepas tu ada soalan tak? Soalan untuk saya. Ada. Notan ni saya upload dah saya. Nanti saya upload nanti. Sebab ni saya dah habis ni, dah habis chapter ni, saya upload nanti. Nanti saya upload lah. Saya awak baca lah sebab benda ni dia baca tapi saya baca sekali dulu, lepas tu nanti awak tespek balik, awak tengok balik lah. Baca sekali lagi saya. Sekali lagi untuk pengetahuan dia. Ni habis chapter 2 ni saya? Ya, habis chapter 2 dah habis, ada dalam 2 chapter atau 3 chapter tu, chapter pendek lah. Okay, yang ni chapter paling panjang. Yang ni dah habis hari dengan ni kat saya dah. Cara nak kira dia tadi. Macam mana? Tinggal cara nak kira dia tu. Cara nak kira dia tu nanti saya cari contoh satu
satu soalan dia macam mana, sebab benda ni tak ada dalam, kalau kira tu saya bukan tak ada dalam syllabus dia pun. Tapi saya terletak awak tak nampak macam mana benda ni dia kira. Betul. Saya try cari satu soalan macam mana nak kira, kita buat sekali. Boleh. Okay, tu minta maaf saya buat malam sebab saya macam ni saya anak tak ada orang nak jaga ni, saya kena jaga siang, tapi siang memang tak sempat. Dia anak kecil dia 2 bulan lagi. Ya, Dia banyak menangis. Tu saya buat malam. Minta maaf. Tak apa. Okay. Okey, sir. Okay. Allah Akbar. Saya rasa ada adik saya. Adik cik saya. Okay. Okay, thank you for your attention. Okay. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, sir. Okay. Terima kasih, sir. Okay, sama-sama.